Tidak sekali-kali. Statement daripada Guan Eng yang menjadi Setiausaha Agung DAP itu very much in consonant, in parallel dengan statement Karl Palsy. Macam mana? Teman-teman PAS yang saya hormati sekalian, saya dulu naik presiden PAS. Saya kenal teman-teman PAS. 6 tahun saya naik presiden PAS. 8 tahun saya menjadi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Jadi saya tahu sebagai naib presiden, pimpinan di atas sekali dalam parti. Kita buat dasar, kita buat arah tuju parti. Saya terlibat secara langsung. Bahkan saya nak pergi flashback sikit tuan-tuan dan puan, nanti track sikit. Saya masuk PAS atas 2 sebab besar. Selain ada satu sebab kecil lagi yang ketiga yang saya nak sebut. Pertama, saya masuk PAS kerana saya hendak satu alternatif kepada satu negara, satu alternatif kepada cara pemerintahan, cara bernegara. Memang sudah ada alternatif itu. Apa dia? Alternatifnya ialah Islam. PAS, Parti Islam se-Malaysia, that really attract me. That was the main point of attraction for me to get into PAS. Saya masuk PAS. Balik daripada belajar, saya masuk PAS. Yang kedua, saya masuk PAS mulai tahun 1982. Ada satu tagline that was too sweet to me, you know. Suka betul saya. Apa tagline-nya? Kepimpinan ulama. Oh, suka betul saya. Pasal saya bukan ulama. I need to be advised by ulama. I need to be directed by ulama. Saya hendak sangat ulama ni. Pasal persekitaran saya, pakcik-pakcik saya pergi Timur Tengah belajar. Bapa saya pun orang agama. Jadi saya kembali kepada sedikit roots tu saya kembali kat situ. Dan kembali pula dalam bentuk sebuah parti yang boleh berjuang, yang boleh bergerak. Ada instrumen, ada machinery. Itu. Yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, saya tertawan dengan akhlak-akhlak ulama ketika itu. Terutamanya yang saya tengok sendiri dengan mata kepala, saya observe berbulan-bulan. Almarhum Datuk Fadil Noor. Tertawan sungguh saya. Saya jadi ahli parlimen, tuan-tuan. Saya tengok bila dia sebagai ketua pemangkang, tuan-tuan. Bila dia punya turn dia, giliran dia sampai untuk dia mengulas sebagai ketua pembangkang, kerajaan cakap yang pertama, dia cakap yang kedua. Dia berikan sedikit kelebihan kepada ketua pembangkang. Masa tidak ada had untuk ketua pembangkang. Dia bercakap 4 jam setengah, tuan-tuan dan puan. Allah punyalah, it was all the gems, the diamonds, the jewels. Dia boleh sanggah dengan penuh hikmah. Orang ketawa, tapi masuk hikmat itu dalam hati. Ni Fadil Noor. Fadil Noor ni sifatnya, dia tak pernah ambil catatan, tuan-tuan. Macam saya pelupa ni, catat, betul saya lupa. Dia mesyuarat dalam 4 jam 5 jam. Habis tu orang dah bercakap semua, dia boleh recollect. Orang ni cakap ni, macam dia simpul semua dalam satu kesimpulan. Saya rasa tak ramai manusia boleh buat, manusia moden sekali boleh buat kesimpulan itu tanpa ada catatan sebaris pun. Datuk Fadil Noor, saya tertawan betul ya. Tuan-tuan, dia lebih tua sikit pada saya, tapi dia panggil saya dengan hormat tu. Tadi panggil penuh Datuk Doktor. Kadang-kadang biasa kita panggil ke kawan kita San. Itu San baguslah, dia Chan. Dia Datuk Doktor San panggil penuh, tuan-tuan. Allah, saya kata tak ada sahabat saya yang panggil saya Datuk Doktor San tadi. Bukan sonok saya dengan panggilan tu, tak, bukan, tuan-tuan, don't get me wrong. Tapi itulah penghormatan insan kepada seorang insan. I was a little bit junior daripada dia, junior daripada age, junior daripada rank, junior. Dia presiden.
Saya tertawan. Tapi bila saya dah masuk dalam PAS, Masya Allah, bila dah bergabung dengan Pakatan Rakyat ni, yang saya hendak tuan-tuan, masyarakat Islam, negara Islam, dah tak ada tuan-tuan. Sedih. Dah tak ada. Tuan-tuan bayangkan dalam 3-4 hari yang lepas, Ustaz Hadi sebut balik PAS dalam pakatan akan terus melaksanakan hudud dengan membuat satu pindaan dalam perlembagaan. Apa kata kapal SIM? Cukup, jangan sebut lagi, jangan ulang lagi. In a way, diherdiknya ulama besar kita. Tak reti-reti ke kau? Di bukan masa ni begitulah tuan-tuan. Betul. Dua tiga hari dihanyam oleh DAP Ustaz Hadi. He was almost alone, tuan-tuan. He was almost alone. Datang pemuda sedikit bagi kenyataan, itu pun bukan sokongan penuh. Lukuang saja. Tapi saya hormati Ketua Dewan Ulama, kawan saya, guru saya, Datuk Harun Taib. Apa dia kata? Dia kata, apa pun dalam pakatan, PAS akan terus memperjuangkan hudud dan melaksanakan hudud. Kalau dalam komponen parti dalam pakatan tak mau buat, tak menerima, PAS mesti cari tuan-tuan, geng-geng yang lain di luar daripada pakatan. Bayang tuan, dia tak guna bahasa geng. Dia tak guna geng-geng tu, tak guna. Saya je guna geng tu. Tak ada orang sambut tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Ada harapan. Tak ada orang sambut. Sehingga ini tak ada parasit-parasit, seorang pun parasit tidak menyambut. Tak ada seorang pun parasit menyambut. Parasit dalam pimpinan PAS. Yang fikirnya Putrajaya. Betul tuan-tuan, Putrajaya. Saya dinasihatkan oleh parasit yang datang berjumpa saya. Dr. Hasan, tone down. Betul tuan, tone down. On Islamic State, tone down Dr. Hasan. On hudud, please tone down. Yang pentingnya kita ke Putrajaya dulu. Macam mana tuan-tuan? Boleh ke jiwa saya hidup dalam suasana itu? Tak boleh, minta maaf tuan-tuan, tak boleh. I will be deceiving myself. Saya akan tipu diri saya sendiri. Saya mungkin boleh tipu diri saya, tapi saya tak boleh tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Apa lagi kalau PAS tak membatalkan hudud, PAS tak membuat masyarakat Islam, PAS tak membuat negara Islam? Tell me, siapa lagi nak buat? Negara kebajikan, kita tak boleh lawan Denmark. Honestly tuan-tuan, saya dah pergi ke negara-negara Eropah tu, kita tak boleh lawan Finland. Tuan-tuan dah pergi Australia, kita tak boleh lawan Australia. Tapi kalau nak buat negara Islam di Malaysia ini, the bastion, tempat dia, forte dia, fort dia, kota dia, PAS. Saudara-saudara, saya sedih sikitlah tengok. Saya rasa bukan daripada mulut Ustaz Hadi. Tadi saya komen dalam Facebook saya, bila Ustaz Hadi menyatakan, saya rasa bukan daripada Ustaz Hadi. Ustaz Hadi mengatakan komen yang diberikan oleh Datuk Harun Taib itu sebagai pendapat peribadi dan tidak mewakili pendapat PAS. Allah tuan-tuan, hancur hati. Hancur macam hancur hatinya Maktum Yahya, umur 78 tahun. That was the word used by Baton. Hancur. Hancur hati.
Mana tuan? Yang saya kenal Ustaz Adi, yang saya kenal Harun Taib, Ustaz Adi tak mampu. Harun Taib ni rakan sefikrah when they were very young, when they were very very young. Rakan sefikrah. Antara manusia dalam dunia ni yang Ustaz Adi hormat, antaranya Harun Taib. Saudara, saya bukan nak melaga-lagakan, please, bukan. Ini bacaan saya. Kalau tak betul, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, apa lagi cabaran dia? DAP dah habis, PKR punya cabaran tuan-tuan dan puan, daripada penasihat PKR, ketua umum PKR. Saya nak sebut nama malam ni. Kawan saya, sama belajar, sama subjek, bukan sama subjek, sama pergi kelas, sama keluar kelas, sama tuan kelas. Dia sama tuan kelas. Dia banyak sikit tuan kelas. Sebab itu dia 4 tahun, saya 3 tahun, dia 4 tahun. Pasal dia aktif. Aktif betul, aktif persatuan. Oh, aktif. Saya hormati karisma dia. Saya hormati pidato dia. Anwar Ibrahim ni, kalau saudara tahu, di Asia ni, selain dia Soekarno, tuan-tuan dan puan, saya rasa nama dia akan muncul menjadi top best orator di Asia. Tapi saya tak boleh bersama dengan dia. Walaupun kawan, tuan-tuan, kawan betul-betul. Kawan sedakwah, kawan tuan-tuan, pergi naik motorkar, kawan pergi sana, kawan pergi sini. Dan saya hormati dia. Tapi bila dibuat kenyataan mengatakan, tuan-tuan, Islam tak boleh dilaksanakan di Malaysia. That was his word. Tak boleh. Aduh, itu tak, aduh. Dan dia tak yakin kepada kebolehan kemampuan Islam. Bukan itu saja. Ada satu lagi yang membunuh, yang hancur hati saya. Bila Jabatan Mufti Negeri Johor bulan lepas mengadakan satu kursus 1 hari untuk lebih kurang 600 guru-guru agama. Tajuk kursus tu tuan-tuan 1 hari, anjuran Mufti Johor ialah pluralisme agama, Islam liberal dan gerakan memurtadkan masyarakat Islam di Malaysia. Itu tajuk dia. Apa respon Anwar? Dia kata perkataan memurtadkan umat Islam pun jijik. Bukan jijik apa, jijik dia tak sokong. Dia suruh tarik balik. Apa alasan dia? You scare the Chinese. You unnecessarily frightening them. Allah tuan-tuan, bakal Perdana Menteri nak cakap itu tuan. Dia tuntut tu tadi, tuntut. That was the word that he uses. Apa dia kata? Jijik. Saya tak boleh tuan-tuan. Minta maaf, saya tak boleh. Ni menggetar ni. Ada doktor kat sini ke ni? Ha? Doktor saya macam saya juga. Dia tahu tengok ambil blood pressure je. Tuan-tuan dan puan ya. Nombor 2, dalam PKR ni, PKR sedang menghadapi satu masalah besar. Saya tak tahu macam mana dia nak selesaikan masalah ini. Apa dia? Masalah moral, akhlak yang sangat-sangat serius. Apa masalah moral yang kena kepada batang hidung Datuk Seri Anwar Ibrahim? Allah. Cuba tuan-tuan pergi kepada blog portal nama AIDC. Mesti ada lagi gambar-gambar tu. Ada. Berapa banyak wanita. Wanita rambut perang ada, rambut hitam ada. Saya cari juga wanita tak berambut langsung. Ada berani terus depan ke? Persoalannya kenapa tidak nafikan?
Kenapa tidak bawa mahkamah saman AIDC? Bukan AIDC saja, malah Quran kata point blank dalam Quran bagi dia, Anwar, you are a bisexual. Kamu ialah seks berganda, dua seks. Kamu satu badan, dua jenis seks yang kamu ada. Pasal apa? Dia boleh buat dua-dua. Pintu depan dia boleh masuk, pintu belakang pun dia boleh masuk. Kalau ada pintu sisi pun dia masuk. Tuan-tuan, saya sebut ni bukan untuk memperleceh, menjatuhkan martabat dia. Tapi ini saya ulang dalam Dewan Undangan Negeri baru-baru ni saya sebut. Bukan saya yang usul menyebut orang yang pertama, tidak. Saya hanya nak mengingatkan pasal hutang dia kepada masyarakat Islam, hutang dia kepada umat. Apa dia? Seluruh umat minta tuan-tuan Anwar, penyelesaian ni satu saja. Saya berkata penyelesaian satu. Kalau kamu buat, habis hari kamu buat, aku akan attend tempat kamu buat itu. Akulah orang yang pertama bersalam dan memeluk engkau, wahai Anwar. Apa dia? Sumpah laknat. Kenapa tak nak buat? Bismillahi wallahi wabillahi watallahi. Aku tidak terlibat dengan gambar-gambar wanita yang dipaparkan dalam blog-blog, dalam portal-portal, dalam website-website, termasuk AIDC. Cukup. Nombor dua, banyak sumpah itu. Nombor dua, aku tidak terlibat dengan isteri orang. Isteri orang ni kebetulannya isteri pembantu kuat aku. Aku tak terlibat. Sebut bismillahi wallahi wabillahi watallahi, aku tak terlibat. Cukup bagi saya. Saudara, kenapa dia tak nak sumpah laknat? Datuk Seri Nadir sumpah laknat tentang Al-Tatuyah. Siapa Bahari sumpah laknat. Datuk SK sumpah laknat. Macam mana yang laknat tak mau sumpah laknat? Saya tahu orang alim macam Ustaz Mukram ni, dia tak apa, dia tak apa seronok dengan cerita macam ni. Tapi Ustaz tunggulah kat situ, Ustaz. Dia bukan Yusuf kakak, Yusuf Kantari suruh jangan. Bahaya, tak apa, tak apa. Dia nak habis ceramah baru kata bahaya. Saudara, macam-macam. Bahkan saudara dituntut, isterinya dituntut, yang wanita, isteri orang, pembantunya pun dituntut. Dua-dua mesti datang ke depan menyatakan bahawa Datuk Seri itu tak buat yang itu, Datuk Seri tak buat yang ini. Aku hidup lama dengan Datuk Seri, malam aku dengan dia, siang aku dengan dia. Dia buat ke tak buat? Tak juga berlaku. Saudara-saudara, akhirnya keluar China Doll. Allah tuan-tuan, dibawa tuan-tuan video itu ke South Korea, Korea Selatan. Panggil pakar tuan-tuan, pakar forensik film. Pakar forensik film di Korea Selatan untuk mengkaji kesahihan video itu. Finding diorang 99.9% video itu sahih. Tak puas lagi, bawa ke Amerika. Forensik yang lain, pakar-pakar forensik yang lain, kaji lagi, tengok lagi, bawa ke laboratori, bawa ke makmal, tengok, ambil masa yang agak lama. Finding 99.9% genuine. Macam mana orang pinggiran Batu Cave? Nak undi dia ke tak mau undi dia? Kita lama tahu dah. Memang dah lama tahu. Saya saja nak menimbulkan. Kadang-kadang kita ni tahu pun, kita tahu, setakat kita tahu seorang je lah. Kadang-kadang kita tengok gambar tu, kita pula seronok. Itu yang kita tahu seorang. Tuan-tuan, kalau tengok gambar-gambar wanita yang disenaraikan tu, Masya Allah, memanglah. Betul.
Sekali tengok 7 hari tak tidur tuan-tuan. Okey, masalah besar. Masalah moral. Ambil pula masalah moral orang yang tuan-tuan sudah pilih 4 tahun yang lalu di Gombak. Bayang tuan-tuan, dia meredakan isterinya berhubung sulit. Tak boleh fikirlah saya tak boleh fikir dah. Tak boleh fikir. Tuan-tuan serahkan kepada orang, besok kita tidur pula dengan dia. Saya tak boleh fikirlah tuan-tuan. Saya tak boleh fikirlah. Nafsu haiwan saya tak boleh berfikir tuan-tuan. Betul. Saya tak boleh fikir. Jadi macam mana? Jadi macam mana? Keluar pula tuan-tuan, keluar lagi video. La ilaha illallah. Orang makan aiskrim biasanya di stall-stall. Betul tuan-tuan, tuan-tuan bawa anak tuan-tuan makan aiskrim dekat Jaya dekat sini ni. Kat mana tuan-tuan bawa? Tuan-tuan masuk bilik air ke? Umi Hafilda mengatakan video itu, orang itu 99.9% dia. Saya tak komen yang itu. Sehingga ada satu kajian yang konklusif, saya tak mau komen. Tapi pandai blogger ni tuan-tuan, dia boleh cari dalam file baju tu dia boleh padankan. Dia pakai baju tu waktu mana, occasion mana, dengan baju yang dipakai. Tu masa dalam proses pengaiskriman itu. Baik tu tuan-tuan, kita takut, saya orang politik ni takut betul dengan blogger-blogger sini, betul. Dia orang punya network ni, tak boleh. Saya bimbang, betul bimbang. Sebab itu saya jaga sampai kasut saya, slipper saya jaga, tuan. Kok slipper saya besok kasut saya kat rumah janda pula pergi. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi itu mufti PKR. Tuan-tuan dan puan-puan, yalah, kita nak melanjangkan ni. Saya pun bukan bersungguh-sungguh nak buat ni, tapi saja saya nak put you into perspective tuan-tuan ni. Perspective thinking. Masalah moral ni. PAS punya masalah saya dah sebut. Masalah PAS. Masalah PAS. PAS sekarang ni sedang digodam oleh parasit dalam PAS. Siapa dia parasit? Yang tak setuju dengan negara Islam dilaksanakan sekarang ini, itu parasit. Yang setuju hanya pergi Putrajaya dulu, yang lain will take care by themselves secara natural, itu parasit. Yang setuju dengan kapal Sing semua itu parasit. Yang seronok dengan PKR, yang seronok dengan DAP, itu parasit. Parasit. Jadi macam mana? Tuan-tuan, satu cerita. Tuan-tuan bertahu, ada dua saya nak bagi tahu. Satu ialah, dah pukul apa dah? Lambat benar pula jam saya. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut. Yang pertama, saya melancarkan satu gerakan besar-besaran di Shah Alam, Section 1 sampai Section 24, untuk mengurangkan gejala manusia mabuk. Sebab itu saya nak keluarkan daripada jualan-jualan di outlet-outlet ni, jangan jual brandy, whisky, beer, tak tentu kepada anak-anak. Kajian yang dibuat oleh JAIS tuan-tuan di sekitar Shah Alam, penjualan minuman keras ini, penjualan yang paling hebat sekali dari segi kuantiti jualan ialah daripada pukul 12 malam sampai pukul ke-3 pagi. Siapa pembeli dia? Kebanyak yang membelinya ialah anak-anak kita yang belajar di pusat pengajian tinggi di Shah Alam. Tak mahu sebutlah universiti mana. Macam mana? Saya nak buat
DAP bermati-mati tuan-tuan. Dalam exco, di luar exco, dia cabar saya, dia hantam saya. Sayangnya Menteri Besar tak bela saya. Betul, saya betul-betul nak menjerit saya. Tak ada, dia tak bela saya, dia tak bela saya. Sardin macam sardin macam ikan tu, begitulah. Saya ayam, bukan saya cakap sardin macam ayam, macam itulah sardin. Lepas tu tuan-tuan, insyaAllah saya rasakan bukan tindakan saya itu tidak digemari oleh DAP. PKR tak suka saya buat tu. Tapi yang ajaib, pelik bin ajaib, pimpinan PAS Parsi ini pun menghalang saya membuat gesaan supaya dikurangkan minuman keras, penjualan minuman keras. Dan dia menimbulkan doubt atas tindakan saya itu. Saya tak mau sebut siapa dia. Satu lagi yang besar tuan-tuan, di UMC, Damansara Utama Methodist Church. Tuan-tuan ya, teman-teman Kristen, saya tolong faham tuan-tuan. I'm all for religious freedom. I'm all for religious freedom. Tapi memurtadkan orang Islam, masukkan Kristian, it is not allowed. Federal Constitution doesn't allow it. State enactments doesn't allow it. Tak boleh. Tak boleh. Itu saja. Saya harap teman-teman Kristian yang hadir ni, tuan-tuan faham. Saya bukan racist. Saya bukan. Saya hendak, tuan-tuan, saya hendak semua. Saya menjadi tuan-tuan dalam exco, orang yang pertama angkat tangan nak buat kuil. Kalau betul ada tempatnya, ada orangnya, ada orang yang nak beribadahnya, cukup jumlahnya, saya angkat tangan bagi mereka tanah. Kalau boleh bagi bantuan kepada mereka. Nak buat kuil, nak buat orang Cina tukang tokong.